ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma-cuma diceritakan juga dalam hadis-hadis, disampaikan oleh para ulama dalam Baitul Ma'mur, ya kan, tempat ibadah para malaikat itu. Para malaikat ini setiap hari masuk ke dalam tu beribadah seramai 700,000 orang, dan masuk setiap hari, tidak keluar-keluar. Ini betapa ramainya bilangan para malaikat, yang mana la ya'lam adaduhum illa Allah Ta'ala. Tidak diketahui bilangan mereka melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini menuntut kita untuk mempercayainya. Kalau diceritakan oleh para ulama, ulama memang membahagikan detail. Ada kepercayaan minimal bagaimana, kepercayaan orang yang mengkaji pula bagaimana. Ada beberapa peringkat yang tu yang ana pun tak reti nak urai macam mana. Lambat tu kita kena pergi mengaji lagi lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tasdiq bil kutub as-samawiyah. Kita nak kena percaya, paling percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran was suhuf Ibrahim. Kita kena percaya akan kitab-kitab itu semua diturunkan kepada para rasul min indillah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annaha syar'ullah, dan semua itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qabla an tanaluha aidi an-nas bil tahrif wal tabdil, sebelum berlaku penyelewengan dan pertukaran seperti mana yang berlaku pada kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Kita kena percaya yang benar-benar itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anda dengar seorang ulama Saudi, ulama makruf dengan nama Uraifi, Syekh Uraifi, dan dia mengatakan masih ada lagi perenggan-perenggan ataupun lampiran-lampiran yang benar yang masih lagi belum ditahrifkan daripada kitab-kitab Al-Injil, Zabur dan Taurat. Tapi sejauh mana pengkajian mereka itu, anda pun tak tahu. Kalau sahabat-sahabat tahu mungkin boleh share. Maksudnya masih ada lagi beberapa perkara yang benar mungkin tidak disebarkan. Yang tersebar ni semua yang telah pun diselewengkan. Itu yang dijelaskan oleh seorang ulama lah yang bernama Uraifi, Syekh Uraifi. Kita boleh mengkaji dalam bidang ini, insya-Allah. Dan seterusnya, wa tasdiq bi jami'ir rusul allazi ikhtarahum Allah li hidayati khalqih. Kita kena percaya dengan semua rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk hidayah kepada umat manusia. Wa anzala alaihimul kutub as-samawiyah, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi. Wal al-i'tiqad anna ar-rusula basharun ma'sumun, dan kita nak kena percaya, asli i'tiqad, pegangan kita bahawa semua para rasul merupakan bashar maksumun, iaitu manusia juga macam manusia, tapi mereka ini maksum, iaitu yang diampunkan dosa yang dahulu dan yang akan datang. Tak ada dosa. Itu di antara yang tepat yang kena ada pada kita. Dan seterusnya, wa tasdiq bi yaumil akhir, kena percaya dengan hari akhirat, yang mana akan dibangkitkan manusia daripada kubur mereka, dan akan dihisab ala a'malihim, dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yujzihim 'alaiha inna khairan fa khair wa inna syarran fa syarr, dan akan dibalasi kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Sebab itu, ikhwati wa akhwatil a'izzah, ini merupakan menjadi tanggungjawab kita untuk kita sentiasa hisab diri kita.
sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa muhasabah diri kita sebelum kita dimuhasabah dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dekat sini pentingnya at-tarbiyah az-zatiyah. Sebab kita ni Allah beritahu dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap daripada kita semua ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala farda. Maknanya seorang-seorang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa kita meningkatkan diri kita dengan kita sentiasa bermuhasabah. Sebab di hari akhirat kelak kita akan dihisab segala amalan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya hari yang ditutup mulut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan akan bercakap. Wallahu ta'ala alam bagaimana dengan tangan Allah beritahu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi dengan apa yang telah mereka laksanakan di dunia dulu. Inilah merupakan dar al-akhirah. Pentingnya mempercayai dar al-akhirah inilah merupakan jaminan untuk seseorang hamba itu sentiasa melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia yakin setiap amalannya akan dihisab. Maknanya percaya dengan hari kiamat ini, ulama kata dhamin, menjadi jaminan untuk kita kekal dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak kena ada sentiasa muraqabatullah di atas setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itu yang, dan akhir sekali, wa tasdiq bi anna kullama yajri fi hadzal kaun huwa bi taqdirillah ta'ala wa iradatihi li hikmati ya'lamuha Allah ta'ala. Percaya dengan apa yang berlaku di atas muka bumi ini, huwa bi taqdirillah, semuanya dengan takdir, ketentuan, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang tahu akan hikmah kepada setiap apa yang terjadi. Maka dekat sini keluar pula ilmu tentang al-qada wal qadar yang begitu mendalam perbahasan yang dibahaskan oleh ulama. Ini pun kita satu bidang yang kita nak kena pergi mengaji. Ini antara perkara yang sangat-sangat penting mengenai iman, yang mana antara perkara yang Nabi minta kepada para al-aba wal ummahat awal-awal lagi bila dilahirkan anak, maka kita nak kena apa ya? Nak kena azankan di telinga anak dengan azan yang mana terkandung dalam azan itu tentang perkara yang berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadhihi hiya arkanul iman. Ini merupakan rukun iman. Mana poin dia, kita nak kena percaya dulu kepada semua apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man i'taqada biha naja wa faz. Siapa yang berpegang percaya dengan rukun iman ini, naja wa faz, akan selamat. Wa man jahadaha dhal wa khab. Siapa yang mengingkari akan sesat dan akan rugi, akan rugi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surah An-Nisa ayat 136. Itulah sedikit sebanyak penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama mengenai makna al-Islam dan juga makna al-iman. Ikhwati wa akhawati al-a'izzah, ana rasa itulah
sedikit sebanyak pembacaan dan sedikit uraian daripada hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan ia memberikan istifadah, manfaat kepada kita, menjadi ilmu yang insya-Allah akan dapat membimbing kita untuk kita terus menerus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anda rasa sekadar itu yang insya-Allah dapat disampaikan pada malam ini. Yang mana yang hak, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang lemah itu datang daripada anda. Dan sama-samalah kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala taksir, kurangan, kesalahan yang telah kita lakukan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Balik pada kursi majlis, insya-Allah. Alhamdulillah.